Setelah meneliti isi kandungan perbekalan 2025, saya ingin mengutarakan beberapa isu dan perkara pokok yang sangat penting yang saya kira perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Pertamanya, saya terpanggil untuk menyentuh isu bekalan air terawat. Dalam pembentangan Belanjawan 2025, yang amat berhormat Perdana Menteri mengumumkan peruntukan sebanyak RM750 juta kepada pihak berkuasa tempatan PBT dan Jabatan Pengairan dan Saliran TPS untuk kerja-kerja pembersihan longkang dan pengorekan sungai yang merupakan langkah penting dalam persiapan menghadapi banjir. Selain itu, hampir 600 juta disediakan untuk agensi pengurusan bencana negara NADMA sebagai persediaan menghadapi musim banjir. Saya memuji usaha kerajaan memperuntukkan sejumlah besar untuk isu air ini, tapi ianya masih tidak mencukupi. Ini kerana sejak negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, bekalan air yang mencukupi masih menjadi cabaran yang berterusan, terutamanya di negeri-negeri seperti Kelantan dan Sabah. Penduduk masih berdepan dengan masalah bekalan air terawat yang tidak mencukupi. Sukar untuk kita fahami bagaimana dalam era kemajuan teknologi yang canggih ini masih ada rakyat yang tidak dapat menikmati bekalan air terawat dengan baik. Di Kelantan contohnya, masalah ini berpunca daripada sistem paip air yang tidak meluas dan kekurangan dana untuk menggantikan paip yang usang. Akibatnya kebocoran sering berlaku, menyebabkan jumlah air tidak berhasil meningkat. Malah saya difahamkan bahawa kerajaan negeri Kelantan telah mengajukan permohonan kepada kerajaan persekutuan untuk mendapatkan 1.3 bilion dalam Belanjawan 2025 bagi menangani isu ketidakcukupan bekalan air yang kritikal untuk sektor pertanian dan juga untuk menyelesaikan masalah bekalan air. Di Selangor pula, pencemaran sumber air mentah dan paip bocor menyebabkan ribuan pengguna terpaksa hidup tanpa air, kadang-kadang selama berhari-hari. Konflik antara negeri juga muncul berkaitan pengurusan sumber air. Pulau Pinang dan Kedah contohnya masih bertelagah mengenai tuntutan bayaran sumber air mentah yang berlarutan sejak tahun 2010. Kedah menuntut bayaran 50 juta setahun dari Pulau Pinang kerana Pembangunan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP menggunakan sumber dari Sungai Ulu Muda. Pertikaian ini bukan saja menjejaskan kerjasama antara negeri, tetapi juga mengancam kesejahteraan rakyat. Oleh itu adalah penting bagi kita semua untuk memperkukuhkan kerjasama antara kementerian dan jabatan negeri serta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Kerajaan pusat dan negeri perlu bersatu dalam memastikan pengurusan sumber air ini tidak dipolitikkan demi kepentingan pihak tertentu. Ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk memastikan setiap rakyat Malaysia mendapat akses kepada bekalan air terawat yang mencukupi. Puan Yang di-Pertua, yang kedua, saya ingin membangkitkan isu berkaitan dengan kuartus polis yang daif. Kerajaan telah menyediakan lebih 1.8 bilion ringgit untuk membina, menyelenggara dan membaik pulih semua kuartus penjawat awam. Namun, keadaan kuartus dan balai polis, khususnya bagi anggota polis diraja Malaysia, masih memerlukan perhatian serius. Kita sedia maklum bahawa banyak kuartus polis di negara ini sudah berusia hampir 50 tahun dan tidak pernah diselenggara sebahagiannya. Masalah seperti tandas tersumbat, siling bocor, pintu rosak, kipas tak berfungsi adalah masalah biasa yang dihadapi oleh anggota polis. Malah ada anggota yang terpaksa menanggung kos penyelenggaraan sendiri kerana aduan mereka tidak diendahkan. Statistik oleh PDRM menunjukkan terdapat kira-kira 61,433 kuartus PDRM di mana 51,831 berpenghuni dan 9,596 dalam keadaan rosak. Anggota polis berpangkat rendah sering kali terpaksa tinggal dalam keadaan yang tidak selesa
sehingga banyak yang memilih untuk menyewa di luar. Tidak hanya Kuartus, tetapi Balai Polis juga menghadapi masalah yang sama. PDRM juga mengesahkan bahawa banyak balai polis masih dalam keadaan daif walaupun telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun. Masalah struktur seperti siling yang reput dan bumbung bocor sangat membimbangkan. Walaupun Kementerian Dalam Negeri telah mengenal pasti beberapa balai untuk tindakan lanjut, perubahan yang signifikan masih belum terlihat. Meskipun terdapat usaha untuk memperbaiki keadaan ini, termasuk peruntukan sebanyak RM112.6 juta untuk memperbaiki 4,612 unit kuartus PDRM, banyak anggota masih merasakan langkah-langkah ini tidak mencukupi. Justru itu saya ingin menyeru kepada kerajaan supaya memberikan perhatian yang lebih terhadap isu ini. Kesejahteraan anggota polis adalah penting bagi memastikan prestasi mereka dalam menjaga keselamatan negara. Dalam keadaan yang semakin mendesak ini, adalah penting bagi pihak berkuasa untuk mengambil tindakan segera. Kita perlu memastikan bahawa anggota PDRM ini dapat menjalankan tugas mereka dalam persekitaran yang selesa dan selamat. Malah, isu kuartus dan balai polis yang daif melibatkan beberapa aspek penting. Infrastruktur yang usang boleh menjejaskan keberkesanan anggota polis dan mempengaruhi keselamatan masyarakat. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan anggota polis mempunyai sistem sokongan yang baik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Saya baru-baru ini berkesempatan untuk menziarah seorang anggota polis yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Dan apabila saya sampai ke kediaman kuartus polis ini, saya memang rasa amat daif. Bayangkanlah, anggota polis ini merupakan frontliner yang menjaga keselamatan rakyat. Saya bagi contoh, kalau ada kemalangan jalan raya, kemalangan ni bukan boleh hejah-hejah. Kita pukul 12 tengah hari je kemalangan, tak boleh. Kadang-kadang berlaku pukul 1 pagi, pukul 12 tengah malam, sampai pagi anggota polis ambil laporan. Lepas itu hantar pula mayat ke hospital. Pukul 3-4 pagi balik, buat laporan. Dekat balai polis buat laporan. Balai polis pula usang. Kipas tak berfungsi. Panah, ya Allah. Ini. Balik ke rumah pula. Duduk dalam keadaan kuartus yang daif. Kipas tak pusing juga. Makanya inilah yang kadang-kadang menimbulkan tekanan kepada anggota polis, dan kadang-kadang ada juga terdapat daripada anggota yang apabila tertekan melakukan perbuatan di luar daripada kemampuan mereka. Jadi saya mengharapkan agar kerajaan memberi perhatian yang serius terhadap kuartus polis ini, terutamanya di kawasan saya di Rompin. Dan bukan itu saja juga, termasuk juga balai polis. Jadi saya ingin mengajukan soalan, apakah status saya dimaklumkan bahawa Rompin telah pun memohon sebuah IPD baru. Jadi saya nak tahu apakah status permohonan IPD di Rompin. Seterusnya saya ingin membangkitkan isu berkaitan dengan harga beras, harga padi. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 2.78 bilion untuk subsidi, bantuan dan insentif kepada pesawah dan nelayan, meningkat daripada 2.6 bilion pada tahun sebelumnya. Peruntukan ini bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran padi dan memastikan kestabilan harga beras di pasaran. Saya turut ingin menyentuh isu yang semakin mendesak berkaitan dengan kenaikan harga makanan, khususnya beras. Kita semua sedia maklum bahawa kenaikan harga makanan ini didorong oleh kenaikan harga input pertanian asas seperti baja, racun dan bahan kimia. Dalam situasi ini, golongan pesawah sangat berharap agar kerajaan dapat bersikap adil dan bertimbang rasa dalam menetapkan harga siling beras yang munasabah demi keseimbangan semua pihak.
Kenaikan harga beras import yang melonjak dari RM33 kepada RM39 per kampit telah mendorong permintaan terhadap beras tempatan yang dijual pada harga yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahawa usaha untuk meningkatkan pengeluaran beras tempatan adalah penting dalam menghadapi ketidakstabilan harga dan bekalan di pasaran global. Malah kerajaan dan pengilang perlu bersikap adil dan bertimbang rasa kepada petani. Harga padi dan beras perlu diselaraskan agar lebih adil antara petani, pengilang dan pengguna. Ini adalah penting agar kita tidak menggalakkan masyarakat untuk terus bergantung kepada beras import yang kini menjadi pilihan utama di pasaran. Saya berharap kerajaan lebih sensitif terhadap isu industri padi kita yang kini semakin terhimpit akibat pelbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kita perlu memastikan bahawa pesawah mendapat pembelaan yang sewajarnya dan industri padi ini dapat diperkasakan. Saya juga ingin membangkitkan masalah pesawah padi di kawasan saya di Rompin. Saya dimaklumkan bahawa harga padi berbeza di antara Rompin dan di Kedah. Saya dimaklumkan di Kedah RM1,800 per tan. Manakala di Rompin harganya paling tinggi pun 1,600 per tan. Saya ingin bertanya, adakah kerajaan bercadang untuk menyelaraskan harga jualan padi ini di semua negeri? Yang pertama. Yang kedua, masalah padi pesawah di kawasan saya ialah, ini pun dah 2 kali saya bangkitkan di Dewan ini, iaitu untuk mendapatkan skim bantuan baja padi kerajaan persekutuan. Ramai di antara pesawah yang tak dapat skim baja padi kerajaan persekutuan ini berikutan status tanah. Jadi saya mohon kali ini tolonglah bagi kepada pesawah-pesawah, kerana mereka ni dah 40 tahun jadi pesawah, datang daripada Kedah, jual tanah di Kedah, datang ke Pahang, terutama di Rompin, untuk mengerjakan sawah padi. Dan apabila mereka tidak mendapat skim baja bersubsidi ini, mereka tidak akan mendapat insentif sara hidup sebanyak RM600. Mereka juga tidak dapat insentif tuai bajak RM210, dan mereka juga tidak dapat insentif harga padi RM500. Jadi saya haraplah Yang Berhormat Menteri Keterjaminan Makanan dapatlah menyelesaikan masalah di kawasan saya ini. Kalau padi, katakan padi, tidak hamba tertampi-tampi. Kalau nak bagi, katakan nak bagi, tidak kami ternanti-nanti. Apa diharap padi di seberang, entahkan berbuah, entahkan tidak, entah disambar burung melayang. Apa diharap kasihnya orang, entahkan bagi, entahkan tidak, entahkan kami yang gila bayang. Ini daripada orang Rompin, dia suruh saya pantun hari ini. Seterusnya saya ingin membangkitkan berkenaan dengan ini, Kementerian Kerja Raya. Puan Yang di-Pertua, pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah meluluskan kerja-kerja penyelenggaraan jalan di kawasan Rompin. Alhamdulillah, orang selancar begitu seronok lalu jalan masuk perwira selancar. Dia kata macam highway, macam highway plus. Jadi alhamdulillah, saya minta terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Cumanya bila saya melihat kepada peruntukan yang diluluskan kepada Kementerian Kerja Raya sebanyak 10.349 bilion ini, saya kira agak rendah. Kalau kita melihat dalam soalan-soalan lisan di Dewan ini, banyak ahli-ahli yang berhormat yang membangkitkan isu berkenaan Kementerian Kerja Raya. Jadi saya rasa 10.349 bilion ini adalah jumlah yang agak sedikit. Dan saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, berapakah jumlah sebenar yang dimohon oleh Kementerian Kerja Raya, dan berapakah
jumlah yang berapa peratuskah jumlah yang diluluskan daripada jumlah sebenar yang dipohon. Dan kita tahu akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian banjir, tanah runtuh berlaku, dan ia sudah pasti memberi kesan kepada Kementerian Kerja Raya sekiranya bajet itu, peruntukan itu tidak mencukupi. Saya pernah memohon kepada Kementerian Kerja Raya dan Menteri kata dia kena mohon peruntukan tambahan. Kalau dah bagi terus Puan Yang di-Pertua, saya rasa tak timbul masalah untuk memohon daripada mohon semula daripada kementerian, kerana ia akan mengambil masa dan melibatkan proses yang lambat. Jadi saya haraplah kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan supaya meluluskan kelulusan yang lebih besar, peruntukan yang lebih besar kepada Kementerian Kerja Raya. Kalau kita tengok Kementerian Pengajian Tinggi, sila gulung. Saya nak gulung tadi. Kalau Kementerian Pengajian Tinggi dapat 18 bilion, ini Kementerian Kerja Raya. Saya mohonlah, ya. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Sekian.